بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-83. Dalam sesi ini kita akan beralih kepada surah Al-A'la, surah yang selalu dibaca pada hari Jumaat dan juga hari raya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan surah Al-Ghashiyah yang baru kita kaji sebelum ini. Dua surah pendek ini digemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana keduanya menyentuh mengenai hari kiamat, kerana baginda ingin mengingatkan umatnya untuk membuat persiapan menghadapi hari yang tiada seorang pun boleh terlepas. Surah ke-87 ini turun di Mekah, mempunyai 19 ayat. Nama surah ini Al-A'la yang bermakna yang maha tinggi, diperolehi dari ayat pertama di mana manusia disuruh bertasbih, mensucikan Allah yang maha tinggi. Surah ini menyentuh mengenai kekuasaan penciptaan Allah, jaminan kepada Rasulullah yang Allah akan mengajar Al-Quran dan memudahkan tugas dakwah baginda, peringatan hidup akan menjadi mudah jika kita mengikut syariat, dan dua gulungan iaitu baik dan kufur yang diakhiri dengan gulungan yang masuk ke neraka kerana mereka melebihkan dunia dari akhirat. Mari kita berkenalan dengan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita, Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat ini mempunyai 5 perkataan iaitu sabbih, isma, rabbika al-a'la. Sabbih ni adalah fi'il amar mabni daripada perkataan sabaha. Kita dah jumpa beberapa kali ni. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta. Makna kamu sucikanlah. Isma ni adalah makna nama. Ni adalah isim mansub. Dia maf'ulun bih lah di sini. Isma rabbi. Kalau kita lihat ni rabbi ni pun adalah isim majrur. Jadi dua isim bergandingan. Jadi dia adalah mudhaf ilaihi di sini ya. Ini maknanya Tuhan, nama Tuhan mu ka ni jadi apa tu damir anta dengan isim majrur ni jadi kita lihat dia adalah lagi satu set mudhaf ilaih. Kamu sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Al-A'la. Al-A'la ni adalah isim makrifah kamariyah majrur dengan kasrah muqaddarah. Kerana di sini kita nampak dia sebagai mansub Al-A'la kan, tapi majrur kerana fungsi dia sebagai na'at di sini. Iaitu dia naat kepada Rabbi ni. Rabbi ni kan berbaris majrur kita kata tadi. Jadi di sini Al-A'la ni dia tak bolehlah majrur sebab dia ada alif maksurah ni. Jadi ia majrur dengan kasrah muqaddarah. Jadi dalam surah ini kita akan bertemu banyak tanda baris muqaddarah bagi perkataan dengan alif maksurah ni. Seperti juga dalam surah Al-Ghashiyah yang kita baru baca sebelum ni ya. Jadi kalau kita lihat makna di sini, kamu sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi ini adalah ayat suruhan, iaitu ayat Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ni adalah refer kepada Nabi, pada Rasulullah kan. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebenarnya kepada manusia seluruhnya untuk bertasbih. Sabbih ni kan, bertasbih mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Itu antara cara yang diajar, termasuklah melalui lisan, hati dan perbuatan. Kalau kita lihat kalau kita belajar ya secara lisan, kita perlu bertasbih, berzikir dan beristighfar, iaitu mengagungkan Allah. Yang kedua, dengan hati, iaitu kita percaya sifat kesempurnaan Allah. Allah maha sempurna dari segala sifat kekurangan, seperti yang terkandung dalam nama-nama Asmaul Husna dengan sifat terpuji yang agung dan mulia. Jadi di situ kalau kita baca Asmaul Husna ya 99 memang semuanya nama yang baik-baik. Jadi itulah sifat-sifat Allah antaranya. Jadi yang kurang tu adalah makhluk. Yang ketiga, kita perlu mensucikan sifat ketuhanan dari segala yang tidak layak. Seperti yang dikatakan orang kafir, umpamanya Allah mempunyai anak, mempunyai isteri dan lain-lain juga. Dan juga kalau kita lihat orang syirik, dia mensyirikkan Allah dengan berhala.
yang diukir mereka yang selalunya mempunyai sifat makhluk. Jadi itu juga sebenarnya tidak tepat ya dengan mensucikan Allah ni. Yang keempat, dengan perbuatan, iaitu kita perlu mengelak dari perbuatan yang boleh menyebabkan orang lain mencela Allah. Jadi jangan mencaci Tuhan orang lain kerana ditakuti mereka pula akan mencaci Tuhan kita. Jadi di sini dari ayat ini sebenarnya kita lihat Rasulullah memerintahkan umatnya supaya mensucikan Allah ketika sujud juga. Kalau kita lihat kita baca sujud kan, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi kan. Ni sama sabih kan, sini dia adalah fasab fi'il amal, jadi Allah suruh ni. Jadi kita mensucikan, jadi maha suci Tuhan, kita memuji Allah. Jadi kita pakai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selalunya kita sujud, kita berada di tempat paling bawah, kita sujud di bumi. Jadi kita mensuci dan mengagungkan Allah dan mengaku dia yang maha tinggi, dan kita yang sebenarnya maha kerdil, yang amat kerdil sebenarnya ya. Lagi satu Al-A'la ni. Ni adalah nama surah diperolehi, Al-A'la kan, sama kan? InsyaAllah. Ayat kedua, Allazi khalaqa fasawwa. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu Allazi dan khalaqa fasawwa. Allazi adalah isim mausul huwa dan dia merupakan naat sani atau naat kedua, sifat kedua kepada Rabbi tadi. Jadi dia ni tadi Rabbi tu adalah majrur, jadi dia ni fi mahli jarrin lah i'rab dia. Dan khalaqa adalah fi'il madhi mabni dan dia dalamnya sebagai fa'il dan mustatir takdirnya huwa. Yang dia telah menciptakan, dia ni adalah merujuk pada Allah ya. Dia menciptakan, Allah telah menciptakan. Fa ni adalah harfun ataf, makna serta. Sawwa ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersebut fa'il dan mustatir takdirnya huwa. Dan dia ni sebab lepas ataf jadi dia jadi maktuf. Maktuf alaihi dia adalah khalaqa ni. Jadi khalaqa dengan sawwa, jadi dua-dua adalah fi'il ya. So di sini maknanya yang dia telah menciptakan serta dia telah menyempurnakan, iaitu Allah memperkenalkan dia yang menciptakan makhluk. Tadi dia suruh kita bertasbih mensucikan nama dia kan. Jadi dia, kenapa kita kena perlu mensucikan dia? Kerana dia yang menciptakan makhluk dan menyempurnakannya. Kalau kita lihat manusia umpamanya pada diri kita sendiri, kita sempurna dengan anugerah anggota, panca indera, otak, kemahuan dan kehendak. Jadi memang Allah maha pencipta. Ayat kita yang ketiga, wallazi qaddara fahada. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu wa, dan allazi, dan qaddara fahada. Wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. Allazi adalah isim mausul huwa, selepas ataf jadi dia adalah maktuf di sini. So maktuf maknanya yang di sini. So maktuf alaihi dia tadi dalam ayat kedua kita ada allazi khalaqa fasawwa kan. Jadi allazi di situ adalah sebagai maktuf alaihi dia. Jadi allazi dengan allazi jadi sama. Qaddara ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya disebut fa'il dan min mustatir takdirnya huwa. Maknanya dia menentukan takdir. Dan fa ni dia ni ada Allah lah juga ya. Dan fa ni adalah harfun ataf, makna serta, dan hada ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir takdirnya huwa. Jadi di sini dia sebagai maktuf lah di sini. Jadi maktuf alaihi dia adalah qaddara ni. Jadi dia sama kan. Qaddara adalah fi'il madhi dan ni pun hada adalah fi'il madhi. Di sini ayat ni menyebut dia itu Allah telah mengaturkan kehidupan manusia even sebelum kita lahir sebenarnya, dan dia juga memberi hidayah. Jadi Allah gandingkan dia mengatur kehidupan manusia dan dia memberi hidayah. Jadi kita patutlah bersyukur sebenarnya sebab jika kita mendapat hidayah, terutama kita menjadi orang Islam ya. Ayat yang keempat, wallazi ahrajal mar'a. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, dan allazi, dan ahraja, dan al-mar'a. Wa ni adalah pun ataf lagi, makna dan. Allazi adalah isim mausul huwa, dan seperti tadilah dia juga jadi maktuf. Maktuf alaihi dia tadi allazi jugalah dalam ayat kedua tadi kan, allazi khalaqa fasawwa tadi. Jadi allazi dengan allazi. Jadi makna yang ya. Ahraja ni adalah fi'il madhi mabni, dari dalamnya tersebut fa'il dan min mustatir takdirnya huwa. Maknanya dia menumbuhkan. Al-mar'a ni adalah isim ma'rifah kamariyah mansub. Dia mansub, dia maf'ul bih lah. Maknanya rumput. Di sini dan yang dia menumbuhkan
rumput. Jadi Allah juga menyebut dia telah menumbuhkan rumput untuk makanan haiwan sebenarnya. Jadi selain dari melihat kepada diri kita sendiri, kita patut juga merenung ciptaan lain dan kita patut merasa sedar akan kekuasaan Allah yang tiada tolok bandingnya. Ayat yang kelima, faja'alahu ghusya'an ahwa. So ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu fa, and then ja'ala, and then hu, ghusya'an ahwa. So fa ni adalah harfun ataf, banyak ataf di sini, makna lalu. Ja'ala adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasbih fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Sebab ataf tadilah dia maktuf. Maktuf apa tu, dia maktuf alai dia kita ada tadi ayat sebelum ni ahraja, iaitu menumbuhkan rumput kan. Di sini ja'ala dia menjadikan. Dan hu ni damir huwa dia maf'ulun bih lah. Dia menjadikannya nya tu refer kepada rumput tadi. Ghusya'an kering. So ni adalah isim nakirah mansub dan dia adalah merupakan maf'ulun bih sani atau maf'ulun bih kedua untuk ja'ala ni. Dan ahwa ni adalah isim mansub dan dia adalah merupakan na'at kepada ghusya'an. Ghusya'an dengan ahwa ni dua-dua adalah isim mansub. So maknanya kehitam-hitaman. Lalu dia menjadikannya, itu rumput tu yang hijau tadi kering, kehitam-hitaman. Jadi di sini maknanya bila kering dia akan matilah. Jadi kejadian ni sama sebenarnya kalau buat perbandingan dengan manusia. Iaitu manusia tadi Allah mulakan penciptaan manusia kan. Jadi manusia mula-mula diciptakan muda. Kemudian menjadi tua dan lemah kemudian mati. Jadi tumbuh-tumbuhan pun akan mati. Jadi semua yang ciptaan adalah lemah dan akan mati. Yang keenam, sanuqri'uka fala tansa. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu sa, dan nuqri'u, dan ka, dan fa, dan la tansa. Sa ni adalah harful istiqbal, mana akan. Dan nuqri'u ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan aqra'a. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir tadinya nahnu fi mali raf'in. Maknanya kami membacakan. Apa yang dibacakan iaitu Al-Quran. Kami ni refer kepada Allah ya. Dan kan ni ada anta kepadamu. Kepadamu adalah Rasulullah lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia merupakan maf'ulun bih di sini. Dan fa ni adalah harfun ataf, makna maka, la ni adalah harfun nafi, makna tidak ya. And then tansa, kamu lupa. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir tak adanya anta, dan dia adalah merupakan maktuf. La tansa ni ya, apa tu kita lihat maktuf alaihi dia adalah nuqri'u ni sini ya. So di sini akan kami membacakan iaitu Al-Quran kepadamu, maka tidak kamu lupa. Sebenarnya ayat ini Allah menyebut kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membaca Al-Quran setelah Jibril alaihi salam membacakannya, walaupun baginda sebelumnya tidak pandai membaca atau menulis kan. Ini memanglah kita selalu dengar sini dan kelebihan baginda sebenarnya tidak akan lupa. Itu adalah satu mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ayat kita yang ketujuh, illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. So kalau kita tengok ayat ini mempunyai 11 perkataan, iaitu illa ma sya'a Allahu. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. So illa ni adalah harfun istisna, makna kecuali. So bila kita ada istisna, selalu kita akan ada mustasna. So mustasna kita adalah ma ni, iaitu isim mausul. Kecuali apa yang. And then sya'a ni adalah fi'il madhi mabni huwa. And then dia kendaki, itu dia ni refer kepada Allah. And then Allahu, Allah lah. And then dia adalah isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia adalah fa'il yang dizahirkan daripada fi'il madhi sya'a ni. Iaitu kecuali apa dia, iaitu Allah kendaki. Jadi di sini apa tu Allah berkata baginda itu Rasulullah tidak akan lupa ayat-ayat Al-Quran kecuali yang Allah kendaki, seperti ayat-ayat yang dimansuhkan ya. Dan lepas tu perkataan inna ni, inna adalah harfun nasab dan juga taukid, makna sesungguhnya. Hu ni adalah damir huwa dan dia sebab inna ni adalah nawasih kan. Jadi kita akan ada isim inna dan juga kabar inna. Jadi di sini isim inna kita adalah hu ni. Dan ya'lamu ni menjadi kabar inna, iaitu dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan alima. Dan dalamnya tersebut fa'il dan min mustatir tak adanya huwa.
Dan di sini sesungguhnya dia mengetahui. Itu menyatakan Allah mengetahui semua perkara. Dan al-jahra ni adalah isim makrifah kamariyah mansub dan dia adalah maf'ul bih di sini. Mansub kan. Makna yang nyata. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Ma ni adalah isim mausul. Jadi selepas ataf jadi dia ma ni jadi maktuf. So maknanya dia punya maktuf alai dia al-jahrani. Al-jahrani mansub. Jadi kita di sini adalah fi mahli nasbin. Dia punya i'rab dia maktuf ma ni. Makna apa yang ini yahfa ni adalah makna tersembunyi, iaitu dia adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya huwa di sini. Yang nyata dan apa yang tersembunyi, iaitu Allah mengetahui semua perkara yang zahir atau yang tersembunyi ataupun yang rahsia, semuanya dalam pengetahuan Allah. Ayat kita yang ke-8, wa nuyassiruka lil yusra. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu wa, and then nuyassiru. And then lepas tu kita lihat ada ka, and then li, and then al-yusra. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Nuyassiru ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya nahnu fi mali raf'in. Dia perkataan daripada perkataan yassara. Makna kami memberi kemudahan. Allah jugalah memberi kemudahan. Ka ni damir anta dan dia adalah maf'ulun bi kepadamu. Kepadamu ni ka ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ni adalah harfu jar, makna untuk, ni al-yusra ni. Ni adalah isim makrifah kamariyah majrul dan dia maknanya agama yang mudah diterima akal. Jadi di sini kita lihat nuyassiru kalil yusra ni adalah maktuf kepada, sebab kita ada ataf di sini kan. Jadi maktuf alai dia ayat ke-6 tadi kita ada sanuqri'uka fala tansa kan. Kami membacakan Al-Quran tadi. Di sini kita lihat dia di sini kami memberi kemudahan kepadamu untuk agama yang mudah. Jadi di sini Allah menyebut agama yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang mudah diterima akal. Dan baginda diberi kemudahan untuk menyampaikannya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak ajaran baginda. Manusia hanya perlu melapangkan dada dan berdoa supaya Allah memberi hidayah ke jalannya dan membuka ilmu yang bermanfaat. Ayat ke-9 kita, fazakir in nafa'atiz zikra. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu fa and zakir in nafa'ati az-zikra. Fa ni adalah harfun ataf, makna maka, zakir. Zakir ni adalah fi'il amar mabni daripada perkataan zakara. Dan dalamnya sebenarnya fa'il damir mustatir, tak adanya anta. Dan dia merupakan maktuf sebab kita lepas ada harfun ataf ni kan. Dan bila maktuf alai dia tadi, sebab ni fi'il, jadi sebelum ni kita ada fi'il sanuqri'uka fala tansa. Nuqri'u tu. Nuqri'u adalah fi'il, jadi dia itulah maktuf alai dia. Jadi fi'il dengan fi'il. Zakir ni makna kamu berilah peringatan. In adalah harfun syarat, maknanya sekiranya. Bila kita ada harfun syarat, kita akan ada ayat syarat. Iaitu di sini kita nampak nafa'ati ni. Dia adalah fi'il madhi mabni untuk hiya dan dia merupakan fi'il syarat. Makna ia bermanfaat. Az-zikra ni kita lihat dia peringatan. Dia adalah isim makrifah kamariyah marfu' dengan damah muqaddarah. Kerana ni adalah kita lihat ayat ini ada alif maksura di sini ya. Jadi dia nampak seperti mansub. Tapi dia marfu' kerana dia adalah fa'il. Jadi dia adalah marfu' dengan damah muqaddarah. Di sini maknanya maka kamu berilah peringatan sekiranya ia bermanfaat, itu peringatan. Di sini Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memberi peringatan sekiranya peringatan bermanfaat. Tapi ada juga yang mentafsirkannya sebagai ajarkanlah ilmu mengikut kemampuan hadirin supaya dapat dimanfaatkan mereka. Lagi satu, di nafaati ni. Kita lihat kita ada ayat syarat tadi kan. Kita ada harfu syarat dan fi'il syarat. Jadi sekiranya ia bermanfaat, itu peringatan tu. Tapi di mana jawab syarat, kita lihat dia adalah mahzuf. Kerana di sini perkara ni adalah pasti. Kerana peringatan yang Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri itu memanglah bermanfaat. Jadi dalam Al-Quran saya dah kata beberapa kali kalau perkara yang pasti sebagai ayat syarat, jadi kita tidak akan lihat jawab syarat sebab tak perlu. Dan ayat ke-10,
Sayazakkaru man yahsha. So ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu sa, yazakkaru, man yahsha. So kita lihat sa ni adalah full istiqbal, mana akan. Yazakkaru ni adalah fi'il mudhari' marfu' huwa daripada perkataan zakara. So di sini sebenarnya yatazakkaru asalnya, tapi ta tu digugurkan untuk meringankan bacaan, iaitu akan ia mendapat pelajaran Al-Quran. Itu juga nak menunjukkan untuk belajar Al-Quran ni sebenarnya mudah. Man isim mausul, dan dia adalah merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yazakkaru tadi ni. Dan yahsha ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan hasyia, dan dalamnya terpunyai fa'il dan mustati tak adanya huwa. Maknanya akan ia mendapat pelajaran Al-Quran orang yang ia takut pada Allah. Jadi di sini Allah kata kalau orang tu takut kepada Allah, dia akan mendapat pelajaran, mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Ayat ke-11, wa yatajannabuhal ashqa. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa yatajannabu and then ha al-ashqa. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Yatajannabu ni adalah fi'il mudhari' marfu' huwa, dia merupakan maktuf, iaitu maknanya ia akan menjauhi. Dia punya maktuf alaihi tadi ayat sebelum ni ada yazakkaru tadi kan. So dia mendapat pelajaran. Di sini menjauhi. Dan ha ni damir ya, dia maf'ul bih muqaddam, sebab fa'ilnya adalah al-ashqa ni. Jadi maf'ul bih datang sebelum fa'il. Al-ashqa ni adalah isim ma'rifah kamariyah marfu'. Jadi dia menjadi muqaddam lah sebab fa'il kemudian. So fa'il ni adalah fa'il yang dizahirkan daripada perkataan fi'il yatajannabu ni. Dan di sini makna dan ia akan menjauhinya orang yang celaka atau kafir. Itu orang kafir memanglah tidak akan menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Maknanya orang kafir ni memang dia degil dan memang dia tidak akan dapat hidayah. Ya? Ayat kita yang ke-12. Allazi yaslan naral kubra. So ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu allazi dan yasla an-nara al-kubra. Allazi ni adalah isim mausul huwa, makna yang. Yasla ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan saliyah, dan dalamnya terpunyai fa'il damir mustatir tak adanya huwa ni. Ia akan masuk. Ia ni adalah orang kafir tadi ni. An-nara ni adalah isim makrifah samsiah mansub, dia adalah maf'ul bi. Dan di sini maknanya api neraka. Al-kubra dia adalah isim makrifah kamariyah mansub, dan dia adalah na'at itu kepada an-nara ni. Jadi al-kubra, an-nara, dua-dua isim makrifah mansub. Jadi kita sini al-kubra maknanya yang amat besar. Yang ia akan masuk api neraka yang amat besar. Iaitu Allah kata daripada ayat yang tadi, ya, kita tengok orang yang takut pada Allah akan menerima Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang kafir tidak. Dan kerana itu orang kafir ini akan dimasukkan ke dalam api neraka yang amat besar dan diseksa. Auzubillahi min zalik. Ayat kita yang ke-13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. So ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu summa dan la yamutu fiha wa la yahya. Summa ni adalah harfun ataf, makna kemudian. La ni adalah harfun nafi, makna tidak. Yamutu ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan perkataan mata, dan dalamnya terpunyai fa'il dan mustatir tak adanya huwa di sini. Maknanya ia akan mati, ya. Dan kemudian tidak ia akan mati. La yamutu ni adalah maktuf sebab lepas ataf kan. So dia punya maktuf alaihi dia tadi kita ada ayat sebelum ni, iaitu yaslan nara. Itu masuk neraka. Ni dia tidak mati, ya. Fiha ni adalah jawab majrur, maknanya dalamnya itu dalam neraka itulah yang tak mati, ya. And then wa ni adalah harfun ataf, makna dan. And then la harfun nafi, makna tidak juga. Yahya ni tidak hidup. Di sini kita lihat fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya seperti fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Jadi la yahya ni adalah sebagai maktuf sebab lepas harfun ataf ni. Jadi maktuf alaihi dia tadi la yamutu lah ni. Dia tidak mati dan tidak hidup. Jadi Allah kata orang kafir ni dalam neraka ni akan menerima seksaan yang tak habis-habis sebab mereka tak akan mati dan mereka tidak akan hidup. Ini sesuatu amat mengerikan. Ayat kita yang ke-14. Qad aflaha man tazakka. So ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu qad aflaha man tazakka.
qad ni adalah harfun tahqiq, makna sesungguhnya. Aflaha ni adalah fi'il madhi mabni untuk huwa, dan makna berjayalah ia, iaitu orang yang terhindar dari siksaan neraka ni lah berjaya. Dan man ni adalah orang yang, isim mausul, dia adalah fa'il yang dizahirkan pada perkataan aflaha ni. Dan tazakka fi'il madhi mabni, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir tak adanya huwa, ia menerima peringatan. Sesungguhnya berjayalah ia orang yang ia menerima peringatan. Itu orang yang beriman, yang menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mereka lah yang akan terhindar dari siksaan neraka, dan mereka lah merupakan orang yang berjaya. Ayat kita yang ke-15, wa zakarasma rabbihi fasalla. Ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa, zakara, isma, rabbi, nahi, fa, salla. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Zakara ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya sebenarnya fa'il damir mustatir tak adanya huwa. So dia maktuf lah, lepas ataf ni makna ia mengingati. So maktuf alai dia tadi kita ada dalam ayat 14 tadi, tazakka kan, menerima peringatan. Ia menerima peringatan. Zakara ni ia mengingati. Isma ni adalah nama. Dia isim mansub, dia maf'ul bih lah. Isma Rabbi, macam tadi jugalah nama Tuhan kan. So dia adalah mudhaf ilaih lah. Rabbihi, lagi satu mudhaf ilaih, iaitu isim dengan damir huwa di sini. Fa ni adalah harfun ataf, makna lalu. And then salla ni adalah fi'il madhi mabni, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Dan dia adalah maktuf. So maktuf alai dia adalah zakara ni lah. Dia adalah dulu adalah fi'il kan, ni fi'il madhi, salah ni pun fi'il madhi. Makna dan ia mengingati nama Tuhannya lalu ia sembahyang. Itu orang yang teringat, orang beriman tadi kan, bila dia teringat kebesaran dan keagungan Allah, dia tunduk sujud dan bersembahyang. Ayat ke-16, bal tu'sirunal hayatad dunya. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu bal, tu'siruna dan al-hayata ad-dunya. Bal ni adalah harfun idrab, makna tetapi. Tu'siruna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan asara, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan ta atas sukun, tak adanya antum fi mahli raf'in. Makna kamu semua utamakan. Tetapi kamu semua utamakan. Al-hayata ni adalah isim ma'rifah kamar yang mansub. Ni ma'fulun bih lah, makna kehidupan. Dunia, isim ma'rifah samsiah mansub, dia adalah merupakan na'at kepada al-hayata ni, dia adalah dunia. Tetapi kebanyakan kamu semua mengutamakan kehidupan dunia. Jadi di sini sebenarnya Allah mengkritik manusia. Kebanyakan manusia lebih mengutamakan kesenangan dunia. Ayat ke-17, wal akhiratu khairun wa abqa. So ayat ini mempunyai 5 perkataan. Kalau kita lihat wa, al akhiratu dan khairun wa abqa. Wa ni adalah harfun waw haliyah. Makna kepada hal. Bila kita ada waw haliyah, kita akan ada hal kat sini. Al akhiratu ni adalah isim ma'rifah kamar yang marfu'. Dia merupakan mubtada' lah sebab dia marfu' kan. Makna akhirat. Khairun, lebih baik. Ini adalah isim nakirah marfu', dia merupakan khabar di sini. Jadi mubtada' al-akhiratu khairun, mubtada' dan khabar. Akhirat lebih baik. Dia al-akhiratu khairun ni adalah hal, iaitu menerangkan perbuatan pada ayat sebelum ni, tu'siruna tu, iaitu ketika kamu semua utamakan kehidupan dunia kan. Tapi akhirat, ni akhirat ni adalah lebih baik. Tu dia menerangkan hal ni. Dia menjelaskan lagi. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Abqa, ni adalah isim tafdil marfu' dengan damah muqaddarah. Sebab damah muqaddarah ni kita lihat lagi ada ni alif maksurah ni. Jadi itu dia nampak mansub, tapi sebab dia maktuf kepada khairun ni. Khairun ni marfu', jadi sebab itu dia adalah marfu' dengan damah muqaddarah. Mana ia lebih kekal. Padahal akhirat lebih baik dan ia lebih kekal. Jadi Allah memaklumkan kehidupan di akhirat itu lebih baik dan kekal abadi berbanding dengan kehidupan dunia. Ayat ke-18. Inna haza lafis suhufil ula. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu inna haza la fi as-suhufi al-ula. Inna ni adalah harfun nasab dan taukid, makna sesungguhnya.
Haza isim isyarah wa ala ni kan. Dan dia adalah isim ina. Sebab kita lihat kita ada lepas ina ni, iaitu dia nawasih kan. Jadi kita ada isim ina dan kita akan ada khabar ina. Ni la ni harfun taukid lah. Mana benar. Sesungguhnya keterangan ini benar ada. Dan fi makna dalam hujah lah. As-suhufi mushaf atau kitab. Dia adalah maknanya dia adalah isim makrifah samsiah majrur. Dia merupakan jamak taksir. Jadi fis suhufi dalam mushaf atau kitab, inilah yang menjadi khabar inna kepada isim inna haza. Jadi ini dalam mushaf atau kitab al-ula terdahulu. Dia al-ula adalah isim makrifah kamariyah majrur dengan kasrah muqaddarah. Lagi satu kita ada ni alif maksurah ni kan. Itu sebab ada yang muqaddarah ni. Jadi di sini dia adalah majrur kerana dia adalah na'at kepada as-suhufi ni, al-ula ni, na'at kepada as-suhufi yang juga adalah i'rab dia majrul. Jadi dia di sini majrul dengan kasrah muqaddarah. Jadi di sini sesungguhnya keterangan ini benar ada dalam mushaf atau kitab terdahulu. Jadi Allah memaklumkan bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah asing dari apa yang telah diturunkan dalam kitab terdahulu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengingatkan kembali apa yang telah dilupakan atau yang telah diubah atau dirosakkan oleh nenek moyang kaum musyrikin sehingga menyimpang dari ajaran sebenar. Ayat kita yang ke-19 dan yang terakhir adalah suhufi Ibrahim wa Musa. Kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan iaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Sufi ni adalah isim majrur dan dia adalah jamak taksir dan dia juga adalah badal di sini kerana menggantikan al-suhufi tadi kita ada kan, itu mubdal minhu dia. Dan dia juga adalah mudhaf di sini sebab suhufi Ibrahimah ni adalah 2 isim kandungan. Jadi dia ni adalah mudhaf ilaihi lah. So Ibrahimah ni Nabi Ibrahim. Suhufi ni adalah mushaf ataupun kitab. So Ibrahimah ni dia adalah isim majrur kerana dia mudhaf ilaihi. Tapi kita tak nampak physically sebab dia baris bawah kerana dia ni adalah perkataan mamnu' min saraf. Kita dah belajar dulu kan. Perkataan mamnu' min saraf kita tak akan nampak dia ditulis dengan baris bawah. Dan wa ni adalah harfun ataf makna dan. Musa ni Nabi Musa lah. So dia juga isim majrur kerana dia juga jadi maktuf. Sebab kita ada ataf jadi dia maktuf. Maktuf alai dia adalah Ibrahimah ni. Jadi itu sebab Ibrahimah ni adalah isim majrur, jadi dia pun adalah isim majrur kerana dia juga mamnu' min saraf. So di sini kenapa Allah menyebut mushaf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Banyak lagi nabi-nabi lain kan. Nabi yang lain yang ada kitab pun ada beberapa lagi. Tapi kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Kerana kalau kita kaji sejarah Rasulullah di zaman peringkat awal berdakwah, dua kumpulan utama yang menjadi cabaran adalah kumpulan musyrikin Quraisy Mekah dan kumpulan ahli kitab. Jadi sebab kita lihat ayat ni sebenarnya diturunkan awal, iaitu yang ada yang mengatakan dia adalah ayat yang ke-7 ya. Jadi kumpulan musyrikin Quraisy Mekah ni memang familiar dengan ajaran Nabi Ibrahim, sementara kumpulan ahli kitab familiar dengan ajaran Nabi Musa. Jadi mudahlah sepatutnya ajaran Nabi Muhammad ni pun juga sebenarnya sama ya. Jadi tidak adalah konsisten dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi sepatutnya mudahlah diterima ya. Tapi tidaklah sebegitu bila kita lihat. Alhamdulillah dari pembacaan kita surah ini mempunyai banyak peringatan sebenarnya ya. Iaitu termasuk kekuasaan, keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Al-Quran dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperingatkan bahawa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah susah bagi orang yang takut kepada Allah, tetapi berat bagi orang yang memilih untuk ingkar. Ajaran tersebut juga bukanlah sangat asing kerana telah diajar kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang perlu ditakuti adalah janji Allah itu benar, iaitu akan memberi balasan buruk untuk orang yang ingkar dan balasan baik untuk orang yang mengerjakan amalan soleh. Kita perlu perhatikan ingatan Allah bahawa ramai manusia lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sama-samalah kita fikir-fikirkan untuk mendahulukan alam yang kekal dari alam yang fana dan pasti musnah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.